Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi bin Azman, nombor metrik 050584. InsyaAllah saya daripada kumpulan 12 ingin membentangkan tajuk tentang politik dan perpaduan. Okey, yang pertama saya akan meneruskan tentang konsep politik. Perkara mengenai politik ini telah wujud lama sejak zaman permulaan tamadun manusia lagi, seiring dengan dinamik kehidupan manusia sejak zaman kuno yang berasaskan konsep yang tidak dipraktikkan secara sistematik sebagaimana sistem-sistem yang lain. Politik juga telah melalui proses evolusi. Seterusnya, perkataan politik ini berasal daripada perkataan Yunani, polis, yang bermaksud bandar-bandar terdapat kecenderungan yang luas untuk mengaitkan ilmu politik moden hari ini dengan tradisi intelektual Yunani. Malahan, sains politik moden boleh dikatakan sebagai satu cabang ilmu yang dipelopori oleh ahli-ahli fikir Yunani seperti Plato dan Aristotle. Bagi ahli-ahli fikir Yunani pula, manusia itu adalah haiwan politik dan semua jenis hubungan manusia dalam masyarakat ia adalah bersifat politikal. Okey, bagi Aristotle pula, ilmu politik itu adalah ibu bagi segala ilmu. Menurut K. Ramanathan, perkembangan kehidupan tamadun awal manusia seperti di tebing-tebing sungai, Eurofake dan things memerlukan mereka untuk membuat penyusunan kehidupan secara lebih bersistematik yang memerlukan kerjasama antara individu. Okay, seterusnya, kegiatan politik wujud sebaik sahaja mereka bertamadun dan dipraktikkan apabila mula hidup bersama dalam satu komuniti. Boleh dikatakan politik ni wujud sejak individu-individu ni dia orang berkumpul antara satu sama lain, dia orang bekerjasama dan menjadi satu bentuk komuniti. Okey, baiklah. Keadaan demikian memerlukan manusia membuat pelbagai-bagai keputusan yang melibatkan tindakan bersama mereka. Kerana itu, juga politik disebut the art of possible, iaitu suatu seni yang menandakan segala-galanya dapat dijayakan. Dalam kehidupan sosial, istilah politik ini digunakan untuk menandakan semua proses pembentukan keputusan yang melibatkan orang ramai. Oleh kerana itulah politik ini dianggap sebagai persaingan untuk menentukan siapa yang mendapat apa, bila dan bagaimana. Artinya politik ni boleh dianggap sebagai persaingan sebab dia boleh dikatakan bertanding antara satu sama lain dan juga kita mengundi siapa yang berhak, siapa yang layak. Seterusnya, politik di Malaysia. Malaysia merupakan negara yang aman dan stabil daripada segi politik. Ia mencapai kemerdekaan dan menjadi sebuah negara berdaulat pada tahun 1957, iaitu 31 Ogos 1957 daripada British. Kronologinya, Malaysia ini mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Dan kemudian pula ia membentuk Persekutuan Malaysia ni pada tahun 1963. Sejak daripada itu, rakyat di negara Malaysia ni hidup dalam situasi politik yang stabil lah. Dan juga Malaysia ni merupakan negara yang terdiri daripada pelbagai kaum yang kita tahu. Ada kaum Melayu, Cina, India. Kira pelbagai kaum dalam negara Malaysia ini. Selain itu, ia juga terdiri daripada beberapa kaum minoriti yang lain. Selain itu, Malaysia ni merupakan sebuah negara yang kukuh dan maju daripada segi ekonomi. Sebagai antara negara yang stabil dari segi politik, ia tidak pernah mengalami sebarang insiden yang serius pada tahun 1989 yang membawa Malaysia ini ke arah landscape politik yang berbeza. Pada tahun tersebut, rusuhan kaum yang terburuk telah melanda negara dan ia merupakan titik permulaan kepada perubahan politik negara. Seterusnya, daripada aspek politik ni, Malaysia merupakan negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Melalui sistem ini, Malaysia ataupun rakyat akan memilih perwakilan melalui pilihan raya dan perwakilan ini akan berada di parlimen. Perwakilan ini merupakan ejen penting bagi menyalurkan tuntutan dan juga permintaan rakyat kepada kerajaan. Dan mereka dipilih masa pilihan raya. Oleh yang demikian, parti politik ini adalah elemen yang paling penting dalam sistem demokrasi berparlimen. Okay, memetik Leon Epstein di dalam Tunku Mohtar yang berkata,
A political party refers to any group, however loosely organized, seeking to elect governmental office holder under a given label. Manakala Hudson di dalam Malik Ibrahim pada tahun 2012 berkata, as autonomous group of citizens having purpose of making nomination and contesting election in the hope of gaining control over government through the capture of politic officers and organisation of the government. Berdasarkan pandangan yang dikemukakan itu, ia telah jelas menunjukkan bahawa sebuah politik ini dibentuk untuk tujuan tertentu. Kira dia buat bukan sahaja, dia bentuk ni mesti ada sebab, mesti ada tujuan yang utama. Dan ini saya dapat simpulkan, parti politik ini merupakan kumpulan yang dibentuk untuk berkuasa di dalam sebuah negara melalui penawanan pejabat dan menduduki organisasi dalam kerajaan. Maksudnya, konsep perpaduan. Perpaduan ialah penyatuan dan darjah serta jenis penyatuan yang dipamerkan sesebuah masyarakat ataupun kumpulan dan jiran mereka. Ia merujuk kepada semua perhubungan sosial yang mengaitkan manusia. Istilah ini lazimnya digunakan dalam bidang ataupun sains kemasyarakatan. Asas perpaduan ini bagi suatu masyarakat ni berbeza. Dalam masyarakat ni ringkas ataupun biasa mungkin berdasarkan hubungan daripada bentuk kekeluargaan dan juga nilai saling menghormati dan saling sayang menyayangi. Bagi masyarakat yang lebih kompleks pula, terdapat beberapa teori berkaitan faktor yang menyumbang kepada perpaduan sosial maupun masyarakat. Malaysia ni memiliki komposisi penduduk yang terdiri daripada pelbagai budaya dan bangsa. Hubungan harmoni terjalin sesama kaum ini akan memperkukuhkan lagi kedaulatan dan pembangunan negara. Maksud di sini, antara kaum Cina, Malaysia, Cina, Melayu, India, jika kaum ini bergabung antara satu sama lain, maka dapat membentuk suasana harmoni di dalam perpaduan. Tambahan pula, konsep satu Malaysia yang berasaskan prinsip rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan juga menerangkan bahawa hubungan dan harmoni dan kerjasama antara pelbagai kaum ini merupakan kunci utama untuk menghadapi ancaman dan juga cabaran supaya negara kita ini dapat mencapai matlamat yang diutamakan, yang ditetapkan. Secara umumnya, perasaan prasangka dan tidak puas hati antara etnik ni dalam negara ni bukanlah satu perkara asing. Sebagaimana kita tahu, banyak perselisihan faham antara kaum yang menyebabkan pergaduhan. Seterusnya, menjadi pergolakan politik dalam negara kita. Antaranya isu politik bergaduh dengan Melayu, dengan Cina, India dan sebagainya. Di kebanyakan negara, persekitaran antara kaum ni lebih-lebih lagi berkenaan isu agama telah membawa peperangan yang berlarutan sekaligus membantu pembangunan ekonomi, sosial dan juga politik. Okey, sebagai kesimpulannya, saya dapat simpulkan di sini bahawa perpaduan ni dalam politik ni sangat penting kerana jika pelbagai kaum, sebagaimana kita tahu di Malaysia ni kita mempunyai pelbagai kaum iaitu Cina, India, Melayu, dan juga ketiga-tiga kaum ini, jika kita dapat bergabung antara satu sama lain, kita dapat kerjasama, kita menghubungkan kasih sayang antara satu sama lain. Ya, dengan cara ini, kita dapat mengharmonikan dan juga kita dapat meningkatkan perpaduan dalam negara. Seterusnya, kita janganlah memilih kasih. Kita janganlah resis dengan kaum lain. Sebaliknya, kita sama-sama menerima kaum lain, pelbagai kaum ini di Malaysia. Kita kaum Melayu, kita terima kaum India, kaum Cina demi perpaduan negara. Kita jangan memikirkan diri kita sendiri, jangan kita egois. Sebaliknya, kita memikirkan keharmonian negara dengan cara kita bergabung antara satu sama lain. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nabil bin Muhammad Ramzi, nombor metrik 05019. Hari ini saya akan menerangkan tentang kesatuan dalam pelbagai kaum, iaitu sejarah Malaysia. Baiklah, saya akan mulakan dengan
Unity in diversity. Apa dimaksudkan unity in diversity? Ia bermaksud perpaduan dalam kepelbagaian. Hal ini bermaksud negara kita mempunyai daripada pelbagai jenis etnik dan kaum, dan setiap kaum itu mempunyai kefahaman yang berbeza. Oleh itu, ini dimaksudkan dengan unity in diversity, kepelbagaian dalam kesatuan. Sudah menjadi kata azimat dalam kehidupan seharian rakyat Malaysia dalam bidang masa, cetak, elektronik dan atas talian. Ungkapan ini telah disisipkan dalam ucapan dan ia disebut-sebutkan dalam berita, TV dan disulam bertubi-tubi dalam tulisan. Namun jarang sekali kita ingin bertanya kepada diri kita, apakah makna ungkapan ini? Apakah ianya benar, separuh benar, palsu atau retorik semata-mata apabila digunakan untuk menyimpulkan wajah masyarakat Malaysia? Baiklah, hal ini tidak terjadi kerana mungkin sudah lama berlakunya kemerdekaan. Semangat itu semakin pudar ditambah pula dengan keadaan politik yang tidak stabil. Oleh itu, perlulah diperbaiki kerana kesatuan ini adalah penting untuk kita terus membina negara yang aman dan damai. Kerana tanpa kesatuan, negara tidak dapat untuk bersatu dan kemajuan itu akan menjadi mundur dan lebih bahaya lagi, keamanan itu terancam. Baiklah, seterusnya, perkara ini harus ditangani atas tuntutan semasa dan kepentingan peribadi. Perkataan ini sudah tidak lagi menjadi kata-kata pemuat azimat kerana ia dianggap klise atau satu perkara yang biasa bagi mereka. Ungkapan atau slogan unity ini mengangkat sekaligus memuji kemampuan kelompok manusia yang keadaan hidupnya pelbagai keadaan dalam sebuah masyarakat. Perpaduan dalam kepelbagaian ini adalah sebagai ikrar sakral kolektif mereka tentang betapa cintanya mereka akan keamanan, kestabilan dan keharmonian. Kalaulah perpaduan dalam konteks jargon kata, perpaduan dalam kepelbagaian itu masih belum wujud dan merupakan suatu cita-cita, idaman harapan terus menerus diperjuangkan, maka keamanan dapat dicapai. Kesepaduan dalam kepelbagaian. Himpunan usaha ini umumnya adalah sifat fenomenologikal kerana berpaksikan perilaku bukan bersifat struktur dan berpaksikan institusi. Oleh yang demikian, dalam konteks pembentukan kesepaduan sosial sebagai satu fenomena perpaduan, peranan agensi bersifat everyday defined jauh lebih penting dan berkesan daripada struktur institusi yang berkenaan. Oleh itu, peranan media massa juga adalah penting kerana bagi mengingat kembali akan apa itu kesepaduan. Maka dengan media massa ini juga dapat membantu rakyat untuk terus mengingati akan kepentingan kesepaduan ini. Seterusnya, ia bersifat outright denied. Ini kerana setiap anggota masyarakat majmuk bebas bertindak dan berperilaku pro keamanan, pro keharmonian dan anti keganasan yang bersifat berdiri sebagai kelompok sosial. Ini seperti saya kata tadi, betapa pentingnya kesepaduan ini adalah di atas keamanan negara lah. Tanpanya, kita tidak akan dapat mencapai keamanan kerana satu sifat yang ingin melawan terhadap kesepaduan ini, ia boleh meruntuhkan sebuah negara. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Iqmal bin Said Aminuddin, nombor matrik 051632, dan hari ini saya akan meneruskan pembentangan saya dengan tajuk kesan wujudnya perpaduan dalam politik. Baiklah, pendahuluan dia adalah di dalam era globalisasi ini, politik negara kita dalam keadaan kurang yang baik dan memerlukan kerjasama sepenuhnya ataupun persefahaman yang baik antara ahli politik ternama. Dan kunci yang amat penting yang boleh saya ringkaskan adalah mengenai masalah politik adalah perpaduan. Perpaduan adalah sangat kunci penting bagi menyatukan perpaduan antara ummah. Politik perpaduan sangat penting kepada negara untuk memastikan proses pembinaan negara dapat dilakukan dengan baik tanpa hambatan dan gangguan sosial.
Negara yang harmoni dapat memastikan pembangunan dapat dilaksanakan dan kemajuan yang didiamkan tercapai. Dalam konteks negara yang negeri, perpaduan yang utuh akan memberikan limpahan nikmat pembangunan kepada semua etnik yang ada di negara ini. Baiklah, poin yang pertama, kesan wujud perpaduan antara di dalam politik adalah keamanan negara. Baiklah, poin yang pertama, umat Islam di negara perlu menyedari Islamlah menjadi sebab datangnya rahmat dan nikmat daripada Allah SWT untuk seluruh rakyat Malaysia. Sekiranya umat Islam tidak mengambil berat kedudukan dan kesucian Islam, tidak mustahil nikmat yang Allah berikan dikecapi selama ini boleh hilang. Hal itu seperti mana hilangnya nikmat dan pernah dinikmat penduduk Sabak kerana keingkaran mereka terhadap ketetapan Allah SWT. Baiklah, poin yang kedua, selain itu, Islam tidak membenarkan manusia bertelingkah sesama sendiri, sedangkan mereka sebelumnya menikmati pelbagai kesenangan dalam hidup. Nikmat keamanan dan keharmonian hidup dalam negara ini pastinya hasil daripada penerapan nilai murni dalam kehidupan setiap rakyat. Dan poin yang ketiga adalah dalam usaha Malaysia bergerak maju sering negara hebat lain, rakyat Malaysia perlu berganding bahu, maknanya bersama-sama kita mencapai wawasan negara. Setiap rakyat perlu berusaha menjadikan Malaysia untuk menjadi negara yang baik. Kesan wujudnya perpaduan dalam politik yang kedua adalah kebebasan hak beragama. Walaupun agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar, tetapi dalam membina perpaduan antara kaum, Islam juga mengajar bahawa janganlah kita menzalimi kepada orang-orang kafir yang tinggal di negara kita, di negara umat Islam, kerana ia menunjukkan bahawa agama Islam ini mempunyai sifat yang murni kerana menjaga keharmonian masyarakat. Tak kira apa jua agama pun. Perlembagaan menyatakan bahawa Islam adalah agama persekutuan, maknanya agama rasmi, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Baiklah, poin yang kedua, kerajaan mengekalkan sistem undang-undang yang selari dengan perkara-perkara sivil tertentu untuk orang Islam, diliputi oleh undang-undang syariah. Hubungan antara undang-undang syariah dan undang-undang sivil masih tidak dapat diselesaikan dalam sistem perundangan di negara kita. Slide yang seterusnya saya akan membentangkan faktor-faktor berlakunya ketidakharmonian hubungan antara kaum. Baiklah, poin yang pertama, sistem pendidikan yang berasingan. Maknanya faktor yang pertama, sistem pendidikan di Malaysia ni berasingan. Rakyat Malaysia terbahagi kepada 3 kaum yang kita tahu, Melayu, India dan Cina, yang mempunyai bahasa ibunda yang berbeza, mempunyai bahasa tersendiri dan sistem persekolahan yang tersendiri. Ini sekaligus memisahkan pelajar mengikut bahasa ibunda masing-masing. Misalnya, sekolah aliran kebangsaan akan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Baiklah, poin yang kedua adalah keadaan politik di negara kita. Isu-isu mengenai bahasa budaya, agama, kerakyatan dan ekonomi ni seringkali dijadikan isu lah oleh orang politik bagi tujuan tertentu. Teknik-teknik yang digunakan oleh orang politik ni berkenaan isu sensitif tersebut akan memberikan impak yang negatif kepada rakyat. Dan poin yang ketiga adalah perbezaan nilai antara etnik juga mengakibatkan hubungan antara kaum bertambah rumit. Setiap kaum mempunyai budaya, kepercayaan, bahasa yang berlainan. Justru setiap kaum akan mengamalkan ciri-ciri dan kemudian menjadi identiti mereka sendiri. Maksudnya macam kita agama Islam sangat berbeza lah dengan agama Buddha dan Hindu, kerana mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh agama mereka, dan itu yang menyebabkan rumitnya untuk kita dapat keharmonian hubungan antara kaum. Slide yang seterusnya adalah kesan apabila tidak wujud perpaduan kaum di Malaysia. Keharmonian negara terjejas. Yang pertama adalah keharmonian negara terjejas. Keharmonian negara terjejas bermaksud tidak ada kesepaduan di kalangan rakyat. Contohnya, rakyat tidak mempunyai matlamat yang serupa yang tidak dikongsikan bersama. Ini boleh menyebabkan keamanan negara, integriti di peringkat wilayah dan kaum hidup dalam harmoni, keadilan, kerjasama dan masyarakat dan dedikasi masyarakat kepada negara tidak dipupuk serta disempurnakan dengan jaya. Baiklah, poin yang kedua adalah
keadaan masyarakat sekeliling berasa tidak tenteram. Maknanya tidak selesa lah, bebas dengan maju dengan keyakinan diri sendiri serta bangga dengan apa yang dicapai disebabkan tiada perpaduan dan integrasi di dalam negara. Ketidakwujudan perpaduan ni dan integrasi menyebabkan rakyat berasa terkongkong dan aktiviti yang dijalankan adalah terhad. Maknanya kalau di sebuah tempat, kalau nak melakukan upacara keagamaan, kena tengok majoriti di tempat itu macam mana. Dan poin yang ketiga adalah pembangunan ekonomi yang tidak stabil. Menurut Joseph Stiglitz yang saya dapat cari, yang merupakan ketua ahli ekonomi Bank Dunia lah, dia kunci kepada survival Malaysia ialah hubungan etnik yang harmonis, atau dalam erti kata yang lain, perpaduan rakyat dalam negara. Beliau sendiri menyatakan bahawa negara Malaysia ni akan harmoni, akan maju sekiranya perpaduan antara tiga kaum ni dapat disatukan, dan insya-Allah negara kita akan maju jika mempunyai perpaduan yang sangat utuh. Kesimpulannya adalah perpaduan kaum merupakan elemen yang sangat penting dan harus diberi perhatian, kerana pemupukan hubungan etnik antara masyarakat adalah amat penting bagi negara kita yang bermasyarakat majmuk serta menjamin kestabilan ekonomi dan politik negara. Hubungan kaum yang harmoni adalah kunci kepada kemajuan dan kestabilan negara. Bagi mencapai kemajuan, negara memerlukan rakyat yang dedikasi dan komited untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Dan oleh itu, masyarakat perlu saling memahami dan menghayati 8 nilai yang diajarkan: budaya kecemerlangan, ketabahan, rendah hati, penerimaan, kesetiaan, meritokrasi, pendidikan dan integriti. Baiklah, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.